Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Salam sejahtera. Saya Fadullah Muhammad bin Muhammad Yunus, jurusan Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia, nombor matrik J45808, ingin membentangkan subjek MGM 3123 Pengurusan Sumber Manusia, grup projek yang bertajuk Amalan Pengurusan Sumber Manusia di Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, secara umumnya Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah organisasi dan sebuah agensi kerajaan di bawah kawalan Kementerian Kewangan Negara Malaysia yang bertanggungjawab mengurus pelaksanaan sistem cukai tidak langsung negara. Okey, misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah Kastam Peneraju Kemakmuran Negara. Misi memungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan dan menguatkuasakan undang-undang demi kemakmuran negara. Seterusnya, cawangan atau bahagian di Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia Putrajaya. Bahagian penguatkuasaan, bahagian kastam, bahagian pengurusan pematuhan, bahagian perundangan, bahagian cukai dalam negeri, bahagian perancangan korporat, bahagian perkhidmatan teknik, bahagian khidmat pengurusan sumber manusia. Di dalam bahagian khidmat pengurusan sumber manusia terdapat 8 cawangan atau unit kecil, iaitu cawangan khidmat pengurusan, cawangan pengurusan kewangan, cawangan latihan dan kompetensi, cawangan pengurusan perolehan, cawangan integriti, cawangan akaun, cawangan logistik, dan yang terakhir cawangan teknologi maklumat. Seterusnya, objektif bahagian khidmat pengurusan sumber manusia adalah menyediakan keperluan tenaga manusia serta memastikan penggunaan tenaga secara optimum untuk meningkatkan prestasi dan produktiviti jabatan. Kedua, merancang serta melaksanakan pembangunan anggota jabatan selaras dengan keperluan semasa. Ketiga, menyediakan perkhidmatan yang cekap, adil, berkesan, menepati piagam pelanggan serta lain-lain peraturan yang berkuat kuasa. Keempat, mewujudkan anggota yang berdisiplin, bersih daripada amalan rasuah dan lain-lain penyelewengan, serta juga memastikan tata tertib anggota sentiasa mengikut kod etika perkhidmatan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, memperkemaskan dan memajukan pelaksanaan pengurusan keuangan dan perolehan jabatan dengan menitik beratkan keberkesanan kos dan pulangan yang baik. Akan membentangkan subjek MGM 3123 Pengurusan Sumber Manusia bagi tugas berkumpulan. Pembentangan bertajuk Amalan Pengurusan Sumber Manusia di Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia. Fungsi bahagian perkhidmatan pengurusan sumber manusia KPSM adalah 1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal pengurusan sumber manusia dan kewangan jabatan, mengkaji, merancang dan membangun organisasi dan sumber tenaga manusia jabatan. Ketiga, mengurus sumber manusia dari segi pengambilan, kenaikan pangkat, penempatan anggota jabatan dan sebagainya. Keempat, pengurusan penilaian prestasi warga jabatan dari segi laporan penilaian prestasi tahunan dan mesyuarat panel pembangunan sumber manusia. Seterusnya, mengurus program integriti jabatan termasuk pengisytiharan harta dan tindakan tata tertib. Masalah yang dihadapi di bahagian khidmat pengurusan sumber manusia. Antara masalah yang dihadapi dalam faktor persekitaran luaran adalah seperti faktor ekonomi. Kedua, faktor politik dan perundangan. Ketiga,
isu global seperti kestabilan politik dan risikan politik, halangan perdagangan dan tarif, perjanjian perdagangan. Faktor keempat, isu nasional seperti dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan dan perceraian. Dan faktor kelima adalah motivasi kerja. Mengenai persekitaran tugas dalam Jabatan Khidmat Pengurusan Sumber Manusia KPSM, cawangan unit latihan dan kompetensi tidak asing lagi dikaitkan dengan pengurusan latihan dan kursus-kursus untuk warga kerja kaki tangan JKDM seluruh Malaysia yang berpusat di Putrajaya. Dengan kerjasama pihak luar dan dalam kursus atau latihan yang dijalankan memerlukan senario pengurusan yang cekap, peka, teliti dalam pelbagai aspek serta meneliti objektif jabatan untuk mencapai misi dan visi untuk latihan kompetensi. Antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sesuatu kursus atau latihan adalah seperti peserta atau pelanggan, motivator atau penceramah dan catering atau fasiliti. Selain itu, isu dan permasalahan dalaman yang dihadapi oleh bahagian khidmat pengurusan sumber manusia juga seperti isu disiplin. Terdapat segelintir pekerja yang sengaja melambatkan diri ke pejabat. Hal ini kerana mereka selalu melakukan kerja lain seperti waktu masuk kerja dengan alasan menghantar anak ke sekolah, berurusan dengan pihak bank atau urusan peribadi dan selalu mengambil masa yang lama untuk bersarapan sebelum waktu kerja. Isu seterusnya iaitu sistem pengfailan. Terdapat kekurangan dan kelemahan terhadap sistem pengfailan di organisasi tersebut. Ini kerana berlaku kesukaran untuk mencari fail-fail lama yang diperlukan bagi tujuan menyemak dan merekod semula yang telah selesai. Rak fail khusus juga diletakkan dalam keadaan yang tidak teratur seperti tidak tersusun dan ini akan menyebabkan proses kerja tersebut mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Hal ini membuatkan kerja yang hendak dilaksanakan menjadi tertangguh dan tidak dapat disiapkan dalam kadar yang segera. Isu ketiga adalah budaya, iaitu budaya penangguhan kerja. Permasalahan seperti penangguhan kerja boleh menyebabkan proses kerja yang lambat dan menyukarkan pekerja apabila kerja tersebut diperlukan kerana semua aktiviti perlu direkodkan dan didokumentkan. Kesan pada emosi pula boleh menyebabkan tekanan kerana perlu memikirkan lambakan kerja yang boleh disiapkan. Emosi pekerja akan mudah terganggu dan akan menyebabkan tingkah laku yang tidak terkawal seperti cepat marah dan gangguan emosi. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Saya J45780 Morgan Ananda Kinaraja, pelajar PJJ UPM. Seperti mana yang telah dibentangkan oleh rakan saya sebelum ini tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, saya pula akan membentangkan tentang cara menyelesaikan masalah di organisasi tersebut. Sememangnya tempat kerja bermasalah wujud di mana-mana organisasi, tidak kira sama ada kecil ataupun besar. Untuk menangani pekerja yang bermasalah bukanlah perkara yang mudah dilakukan, namun ia harus dibendung secepat mungkin oleh pihak yang bertanggungjawab. Cara pertama yang boleh menyelesaikan masalah disiplin adalah berbincang dan bersemuka dengan pekerja. Seperti SKDD, iaitu Skim Kawalan Dada dan Disiplin. Satu penyelia akan dilantik untuk menyelia beberapa anggota di bawah selian beliau atas arahan ketua pejabat. Penyelia akan berjumpa dengan anak buah 2 kali sebulan bagi membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja di tempat kerja atau arahan jabatan semasa. Ini membolehkan mendapat jalan penyelesaian bagi masalah disiplin pekerja. Selain daripada itu, lakukan pemantauan terhadap pekerja. Sebagai ketua pejabat, luangkan masa untuk selalu berjumpa dengan pekerja-pekerja anda, dikira pekerja yang bermasalah ataupun tidak masalah, dengan berkomunikasi dengan mereka supaya jurang antara bos dengan pekerja dapat dikurangkan dan pekerja selesa untuk berkongsi permasalahan mereka.
Hal ini kerana keadaan ini akan mewujudkan suasana yang sihat dalam sesebuah organisasi. Selain daripada itu, organisasi mesti mengadakan mesyuarat yang melibatkan semua jabatan sekali ataupun 2 kali sebulan. Ini adalah cara baik untuk berkongsi tentang apa yang sedang berlaku di jabatan masing-masing, termasuk kejayaan dan cabaran dihadapi. Para pemimpin boleh mengambil peluang ini untuk mengutarakan idea bagaimana jabatan-jabatan ini dapat bekerjasama bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Tambahan pula, setiap proses yang dibuat, setiap sistem yang dipasang, setiap teknologi yang digunakan, setiap struktur yang dirancang, setiap jabatan yang diberikan akan memperkuat budaya ataupun sebaliknya. Ada 5 hal penting dalam sebuah sistem budaya, iaitu proses perekrutan, strategi, penetapan tujuan, penilaian, pengembangan dan penghargaan. Budaya yang baik akan mengatur semua proses tersebut sehingga biasa memberikan manfaat yang lebih baik untuk organisasi. Jadi, kecemerlangan sesebuah organisasi bergantung kepada sejauh mana kewajipannya mengekalkan kesejahteraan persekitarannya, sama ada dalaman ataupun luaran. Bagi menjamin kesejahteraan persekitaran kerja adalah sesebuah organisasi, aspek pengurusan konflik adalah satu kemahiran yang perlu dititikberatkan. Hari sekali, kita boleh memutuskan bahawa pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua pengurus organisasi kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. Fungsi sumber manusia seperti pampasan, perancangan dan perekrutan sumber manusia, pemilihan, sosialisasi, latihan dan perhubungan industri merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Selain itu juga, sumber manusia adalah penting bagi organisasi untuk menjamin kesinambungan operasi, pengekalan kejayaan serta pengembangan berterusan organisasi untuk menangani dan mengatasi pelbagai bentuk cabaran. Sekian, terima kasih.